Soalan kali ini berkaitan dengan rekod tak lengkap, kaedah perbandingan. Pertamanya kita membaca soalan. Encik Billy memulakan perniagaannya pada 1 Januari 2020. Beliau tidak menyediakan rekod perniagaannya dengan menggunakan sistem catatan bergu. Pada 15 Jun 2020, beliau meminta bantuan anda untuk menentukan prestasi perniagaannya bagi setengah tahun berakhir 30 Jun 2020. Setengah tahun ni merujuk kepada 6 bulan. Okey, Encik Billy memberikan maklumat berikut. Okey, 1 Januari 2020, 30 Jun 2020. Januari 1 Januari menunjukkan baki awal, manakala 30 Jun 2020 ialah baki akhir. Okey, sebelum kita membuat soalan, perlu kita kenal pasti dahulu aset dan juga liability. Okey, maklumat pertama ni ialah lengkapan, iaitulah aset bukan semasa. Okey, premis adalah aset bukan semasa. Inventory adalah aset semasa. Akaun belum adalah aset semasa. Gaji prabayar adalah aset semasa. Kadar bayaran belum bayar adalah liability semasa. Akaun belum bayar adalah liability semasa. Dan yang terakhir ialah bank adalah aset ataupun aset semasa. Okey, seterusnya ialah pemilik menggunakan wang sendiri untuk membayar kepada kontraktor bagi pengubah suaian premis berjumlah RM10,000. Okey, pemilik membawa duit membayar kos pengubah suaian premis. Okey, ubah suai kalau bahasa Inggeris renovation ataupun pengubah suaian ni berkaitan dengan aset bukan semasa. Maka kita perlu hanya menambahkan di bahagian premis. So kita tandakan dulu yang memberi kesan dekat baki-baki atas ni, kita tandakan dulu bahawa dia ada kesan, iaitu premis. Okey, tandakan dia punya maklumat tambahan ni untuk 2 Roman. Okey, seterusnya ialah 3 Roman lengkapan disusun nilaikan sebanyak 10% setahun. Aset berkenaan dibeli pada 1 Januari 2020. Okey, kesannya dekat lengkapan. Okey, tanda dekat lengkapan dekat baki atas ni. Okey, kita kena hati-hati. Okey, seterusnya ialah pemilik membuat ambilan tunai 200 dan barang niaga 300 setiap bulan untuk kegunaan keluarga. Okey, 200 setiap bulan. Kita perlu darabkan dengan 6 bulan. Okey, 300 okey, barang diambil juga kena darab 6 bulan. Kenapa perlu darab 6 bulan? Sebab setiap bulan dan berakhir setengah tahun. Okey, sebab itulah 6 bulan. Kalau ditulis berakhir setahun, kita perlu darabkan dengan 12 bulan. So perlu kita hati-hati bila berkaitan dengan ayat bulan ni, kita perlu hati-hati. Okey, 200 darabkan dengan 6 ialah 1200. Okey, manakala 300 darab 6 ialah 1800. Jumlahnya adalah 3000. Okey, kesannya kesannya dekat baki di atas, tidak memberi kesan. Dia akan memberi kesan apabila kita menyediakan penyata mengira untung rugi. Okey, nanti ada soalan nanti kita akan buat. Okey, walaupun katakanlah pemilik mengambil duit di bank, tetap tidak memberi kesan kepada baki di bank. Okey, walaupun dia ambil barang niaga, tidak memberi kesan kepada inventory. Ambilan ini kita perlu
ambil kira bila kita membuat penyata mengira untung rugi. Okey, soalannya ialah menyediakan penyata mengira modal pada 30 Jun. Okey, 30 Jun ni adalah modal akhir. Satu lagi ialah menyediakan penyata mengira untung rugi bagi setengah tahun berakhir 30 Jun 2020. Okey, kita akan buat satu demi satu. Okey, pertama kita tulis nombor soalan. Encik Billy Okey, format untuk penyata mengira modal ni adalah asset tolak liability. Bila kita buat mengira modal akhir, kita perlu mengambil kira pelarasan. Okey, pertama kita kena rekod aset. Aset pertama kat sini ialah lengkapan. Okey, lengkapan kalau kita rujuk, okey, lengkapan kita rekodkan nilainya ialah 6,400. Okey, kemudian kita baca yang 3 Roman ni ada susut nilai. Jadi kita kena tolakkan susut nilai dulu. RM6,400 darabkan dengan 10%. Oleh kerana soalan ni hanya setengah tahun, so kita perlu darabkan 6/12. Jadi jawapannya adalah 320. Okey, nilai ni dipindahkan dekat susut nilai terkumpul. 320. Okey, jawapannya adalah 6040. Okey, kemudian premis. Okey, premis, tanda soal dekat situ merujuk kepada 2 Roman. Pemilik menggunakan wang sendiri untuk membayar kepada kontraktor bagi pembasuhan premis banyak 10,000. Maknanya di sini kita perlu tambahkan 10,000 daripada nilai asal tu 80,000. Okey, tambahkan lagi dengan 10,000. So dia akan dapat 90,000. Okey, kemudian aset seterusnya ialah inventory. Okey, jangan lupa ambil yang akhir 4,200. Seterusnya adalah akaun belum terima. Okey, ambil yang akhir 3,200. Kemudian gaji prabayar tak ada nilai, tak ada amount, biarkan. Okey, keadaan bayaran, liability, akaun bayar liability, dan terakhir ialah bank. Okey, bank ambil yang akhir 260. Okey. Okey, maklumat ni ada, kita totalkan. Okey, 6080 tambah 90,000 tambah 4,200 tambah 3,200 tambahkan dengan 260 103,740. Okey, ini jumlah aset. Kemudian okey, kita tolakkan liability. Okey, liability pertama daripada maklumat ni ialah kadar bayaran belum bayar. Okey, jumlahnya ialah yang akhir, iaitulah RM200. Seterusnya adalah akaun belum bayar.
Okey, nilainya adalah 1500. Okey, nilai yang akhir. Okey, ada dua sahaja maklumat untuk liability. So kita jumlahkan. $1,700. Okay, 1,700 ditolakkan dengan jumlah aset 103,740 tolak 1,700 102,040. Okey, ini adalah modal pada 30 Jun ataupun modal akhir. Okey, kita dah selesai menjawab satu Roman. Okey, seterusnya ialah sediakan. Okey, yang kedua Roman tu, penyata mengira untung rugi bagi setengah tahun berakhir 30 Jun 2020. Okey, kita boleh buat bawah ni. Formatnya ada 5 saja maklumat. Okey, kita tulis nombor soalan. Okey, format untuk penyata mengira untung rugi adalah, okey, yang ni kita perlu ingat. Pertamanya ialah modal akhir ditambahkan dengan ambilan, kemudian selang kita kena tolakkan dengan modal tambahan, dan satu lagi ialah modal awal. Akhirnya kita akan dapat sama ada untung ataupun rugi bersih. Okey, pertama ialah ambil nilai yang kita dapat iaitu 102,040. Okey, masukkan nilai. Okey, kemudian ambilan yang kita kira dekat 4 Roman tadi. Okey, sebanyak 3,000. Kita pindahkan saja nilai ni. Okey, jumlahkan. Okey, ditambahkan dengan 3,000 kita dapat 105,040. Okey, kemudian modal tambahan. Okey, modal tambahan tu merujuk kepada pemilik membawa masuk, okey, ataupun pemilik menggunakan wang sendiri yang dekat 2 Roman tu. Itu adalah modal tambahan. Okey, kemudian modal awal. Okey, modal awal ni tidak diberi jumlahnya. Jadi kita perlu kira baki awal tadi, baki awal dekat maklumat tu aset tolak liability. Maksudnya kita kena ambil yang awal saja. Okey, aset tolak liability. Okey, yang sebelah kiri ni, okey, tambahkan. Okey, hanya perlu tolakkan yang liability, iaitulah akaun belum bayar. Okey, bank kena tambahkan. Okey, aset tolak liability 6,400 tambah 80,000 tambah 3150 tambah 1235 tambah 350, tolakkan liability 2970. Okey, tambahkan bank 1470. Jadi jumlah modal awal adalah 89635. Okey. Okey, bila dapat nilai ni kita totalkan. Okey, 99635. Okey, so akhir sekali ialah
Okey, 105040 tolak 99635. Okey, jawapannya ialah 5405. Sekiranya nilai ni nilai positif, maksudnya dia adalah untung bersih. Okey, sebaliknya kalau dapat negatif, dia adalah rugi bersih. Okey, itu saja cara kita nak sediakan mengira untung rugi. Yang penting perlu kita kena ingat format penyata mengira untung rugi. Okey.